Dan Alhamdulillah besar hati juga ini bersama-sama dengan kita Datuk Kamarudin dan sahabat-sahabat pendakwah daripada Malaysia datang sempena dengan Piala Dunia ni bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita raikanlah tetamu-tetamu kita, para pendakwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya tak tahu berapa lama mikrofon ni nak bertahan sebab lampu dia duk merah hijau. Kadang-kadang device mahal pun kalau tak cas dia tak berfungsi juga. Ala kulli hal, kita akan sambung pengajian kuliah Syama'il Muhammadiyah hari ini. Sebelum tu, saya nak kongsi sedikit. Macam sahabat kita tuan pengerusi sebut tadilah. Ada pengerusi sebut, saya kena kongsi sedikit isu-isu yang biasa orang cerita. Memandangkan esok tarikh pilihan raya di Malaysia, yang mana kebanyakan kita pun, kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan pun dah mengundi dengan undi pos. Di Malaysia orang akan undi esok. Saya nak cerita sedikit lah berkaitan dengan, bukan nak buat sokongan terhadap mana-mana parti, cuma nak cerita sedikit isu yang mungkin boleh buka minda kita supaya kita faham sedikit. Isunya tak ada kena-mengena dengan parti, tapi kalau tuan-tuan perasan, salah satu perkara yang orang ramai bincangkan, ini isu berkait rapat dengan parti Islam. Berkait rapat dengan parti Islam. Sebahagian orang, apabila dia bercakap, dia mengucapkan perkataan-perkataan yang sepatutnya tak diucapkan. Perkataan-perkataan yang meletakkan hukuman pada orang lain. Kan? Siapa undi parti ni masuk neraka. Contohlah, siapa undi parti ni masuk neraka. Ataupun kita ni berada di atas jalan yang benar. Ini biasalah dalam ceramah-ceramah politik orang sebut. Ada orang kata, datang mesyuarat parti, kalau mati dalam mesyuarat parti, kedudukan dia lagi tinggi daripada mati syahid di medan perang. Kan ada penceramah yang sebut. Baik, saya bukan nak kata betul ke tak betul. Semua saya nak bincang, kenapa benda ni berlaku? Kenapa dia berlaku? Ucapan-ucapan begini. Dan kenapa isu ini berlaku pada orang yang membawa latar belakang agama. Dia ada latar belakang agama. Ini dua soalan kita nak bincang hari ini. Pasal apa dia berlaku? Dan pasal apa dia berlaku je mesti kepada orang yang ada latar belakang agama biasanya. Orang tak ada latar belakang agama, dia tak ucap ucapan begini. Ada juga ucapan-ucapan dia yang melampau dan teruk, tapi dia cara lain lah. Trend orang yang ada latar belakang agama, dia main ke arah ni. Dia akan main dengan syurga, dia akan main dengan neraka, dia akan main dengan perkara-perkara yang melibatkan agama. Kenapa dia berlaku? Ini penting nak bincang sikit. Saya bukan nak cerita pasal parti. Dalam parti ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik, ada orang yang berilmu, ada orang yang tidak berilmu. Itu kita semua tahu. Tapi saya nak cerita tentang ini, isu ni kita nak bincang ni. Manusia kan secara umum, apabila orang bercakap, bila kita mula bercakap, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita terlepas ucapan, hilang kawalan. Ramai orang bila bercakap hilang kawalan. Kerana apa? Sebab kita sampaikan terus apa yang bermain-main di kepala kita. Apa yang ada dalam kepala kita, kita sampaikan kepada orang. Sedangkan perkara yang berlegar dalam otak kita ni bukan sentiasa betul. Walaupun mungkin kebiasaannya kita betul, kadang-kadang otak kita boleh dicemari oleh perkara-perkara yang salah, perkara yang sesat. Maka sebab itulah, untuk bercakap, setiap orang dia kena screen maklumat. Dia kena tapis dulu apa yang dia tengah fikir, supaya yang keluar daripada mulut dia adalah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang memberi manfaat. Bukan ucapkan semua yang ada dalam kepala dia. Sebab otak kita dipengaruhi oleh banyak perkara. Bila kita duduk dalam satu situasi itu akan pengaruhi cara kita berfikir. Cara kita melihat keadaan sekeliling. Mungkin sahaja fikiran kita itu menyebabkan yang kita nampak bahawa jalan kita ni lah jalan yang betul. Jalan orang lain salah. Kita mungkin nampak begitu. Dan kebarangkalian benda ni boleh berlaku kepada siapa sahaja.
Kan? Apa sahaja pilihan yang kita buat dalam hidup kita, kita buat sebab kita yakin itu betul lah. Kalau tak yakin betul, kita tak buat, kita tak ikut. Tapi fikiran ini kena tinggal di dalam. Sebelum dia keluar dalam bentuk ucapan, kita kena screen dulu ucapan. Apa yang kita ucap, betul ataupun tak betul. Sebab kadang-kadang dalil-dalil syarak, dalil syarak dia umum dan boleh bawa kepada banyak tafsiran. Boleh tafsir ke sini, boleh tafsir ke sana. Dan untuk nak membawa dalil ni, membawa kepada mana-mana tafsiran pun boleh sebenarnya. Boleh bawa ke mana-mana sahaja. Sebab dalil bersifat umum. Ambil dalil, boleh pelekat di mana-mana sahaja. Wajib sokong parti Islam. Boleh cari dalil. Kan boleh cari dalil. Tak boleh, tak wajar bagi orang Muslim untuk menjadikan orang bukan Islam sebagai wali kepada dia. Boleh bawa dalil tu, wajib undi orang yang mempertahankan Islam. Contohnya, parti lagi satu pula kata, kami mempertahankan keadilan ataupun hak asasi manusia ataupun membasmi kezaliman. Boleh bawa pula dalil yang membasmi kezaliman, letak kat sini, kena sokong parti ni. Satu lagi parti pula, apa perjuangan dia kita pun tak tahulah. Kita pun tak tahu apa perjuangan dia. Boleh je saja ambil dalil, letak di mana-mana. Ini boleh dibuat oleh siapa-siapa sahaja. Sebab itu bila kita berbicara, kena berhati-hati. Terutamanya apabila dia melibatkan perkataan-perkataan yang membawa unsur agama. Kenapa orang agama yang selalu main dengan syurga neraka? Sebab bila kita bawa pembawakan agama, kita yakin jalan kita tu betul di sudut agama, akhirnya modal kita adalah syurga, neraka, pahala, dosa dan sebagainya. Sebab itulah ni satu isu yang saya nak panjangkan sedikit. Ramai di kalangan orang-orang sufi sebagai contoh, orang-orang sufi yang mereka masuk ke alam fana. Dia masuk ke alam fana. Apa maksud alam fana ni? Dia panggil ghaibubah. Dia kehilangan diri dia. Diri dia tenggelam di dalam alam fana. Sebahagian daripada mereka, bila dia sampai ke daerah tu, masuk ke alam tu, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang zahirnya kedengaran kufur. Orang tahu perkataan ni kufur, tak boleh diucapkan. Dia nak kata subhanallah, dia berkata subhani, maha suci aku. Lepas tu bila dia sedang balik, orang tanya, pasal apa hang kata subhani? Tak, ketika itu dia merasakan bahawa tak ada apa pun yang wujud melainkan Allah sahaja. Bersatu, syuhud, kesaksian dia bersatu dengan Tuhan. Sebagaimana orang mabuk yang kehilangan, tak ada dah apa di depan dia melainkan satu sahaja yang wujud, hanya Allah. Lalu dia ucap ucapan-ucapan begini. Ibn Taymiyah bahaskan bab ni. Macam mana nak hukum orang begini? Jadi perkataan yang diucapkan apabila dia duduk dalam keadaan ghaibubah, dalam keadaan dia tak sedar diri dia, dia kehilangan diri dia. Macam mana nak hukum? Satu, perkataan-perkataan ini dimaafkan. Untuk dia, dimaafkan. Kita tak boleh kafirkan dia. Kalau dia ucap begini. Sama jugalah kalau pemimpin-pemimpin, orang yang buat kempen politik kan, yang mengucapkan ucapan-ucapan yang pelik dengar, ekstrim. Kalau dia minta maaf selepas tu, kita maafkan dia lah. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Kalau balik kepada cerita sufi tadi, dalam keadaan dia hanyut di dalam lautan sufi dia tu, dia ucap perkataan yang zahirnya kufur. Lepas tu bila dia sedang balik, baru dia tahu, tak, ketika itu aku berada di alam lain. Berada di alam fana cinta. Lagu-lagu Melayu kata kan, di alam fana cinta, dia pun tak sedang apa dah. Apa kata apa? Umpama mimpi dalam mimpi. Dia pun tak sedang apa. Kita tak kafirkan dia. Dia dimaafkan. Dia dimaafkan dalam keadaan begitu. Tetapi, apa masalahnya? Masalahnya, apabila orang sufi, sebahagian mereka, dia ambil ucapan-ucapan yang tokoh dia ucap ketika berada di alam fana ni, ketika di ghaibubah, lalu dia jadikan ucapan ini sebagai syiar dia. Dia jadikan ucapan ini sebagai sesuatu yang dikembangkan dan disampaikan kepada orang ramai. Ini masalah. Perkataan dia tu salah. Tak patut ucap begitu. Dia ucap ketika dia berada di dalam mabuk. Dia boleh dimaafkan, tapi ucapan ini tak boleh dijadikan asas untuk menentukan aliran tertentu. Tak boleh jadi asas. Tak boleh letak sebagai batu asas.
Orang yang datang kemudian dengar Tok Syekh dia sebut ucapan tu, mereka jadikan ucapan-ucapan ini syiar. Inilah punca kepada kesesatan. Tok Syekh cakap tu salah sebab dia berada di dalam keadaan fana dia. Dalam istilah Arab dia panggil syatahat. Ucapan-ucapan yang diucapkan ketika seseorang berada di dalam keadaan tak sedar diri dia. Dia rasa dia bersatu dengan Tuhan pada ketika itu. Boleh tak apa, saya kalau mati kita tahu. Oh dah hijau dah. Baik. Mungkin sebab jauh kot. Mungkin sebab payah main juga kot. Okey, balik kepada ucapan kita, cerita kita tadi. Dimaafkan, tapi ini bukan menjadi asas, tak boleh pegang. Dan ini soalan seterusnya yang kita nak bincang. Kalau kes-kes begini kan, apa tanda seseorang itu martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kalau seseorang dia boleh masuk ke dalam alam ni, alam ghaibubah, alam tak sedar diri, mabuk kecintaan ini, tanda orang tu makam dia tinggi? Apakah betul begitu? Tidak. Sebab kalau kita tengok para sahabat Nabi SAW, mereka berada di tingkatan yang tinggi. Fana juga. Fana dalam apa? Fana dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tawakal mereka semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harap daripada Allah. Dia tak takutkan makhluk. Dia takutkan Allah semata-mata. Dia yakin dan percaya bahawa makhluk tak boleh memudaratkan dia. Hanya Allah sahaja yang boleh memudaratkan dia. Ini makam para Nabi dan para sahabat. Kan kalau kita tengok sirah Nabi SAW, sejarah Nabi-Nabi terdahulu dan juga sirah para sahabat, makam tertinggi mereka begini. Sentiasa mereka sedar bahawa ada dua entiti lah, ada dua yang berbeza. Makhluk dan juga Tuhan. Tak bersatu. Makhluk dan juga Tuhan. Semakin tinggi seseorang berada di dalam makam kecintaan dia kepada Allah, semakin dia berasa pengharapan dia kepada Tuhan. Dia berasa bahawa dia perlukan kepada Tuhan. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin dia rasakan bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menentukan dan mengaturkan hidup dia. Ini makam tertinggi. Sebab itu bila sahabat Nabi kan dalam hadis yang masyhur, apabila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya, mal ihsan? Ihsan tu apa? Nabi tak boleh jawab. Kemudian Jibril tolong jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihat Allah. Seandainya kamu tak boleh melihat Allah, maka hendaklah kamu percaya dan yakin bahawa Allah melihat kamu. Ini paling tinggi sekali, ihsan. Artinya makam ketinggian paling tinggi apa? Seseorang yang dia tenggelam semata-mata menyerahkan semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makam tertinggi. Yang inilah makam yang Nabi SAW ajarkan orang supaya capai dia. Tapi untuk sebahagian orang yang dia anggap makam dia tinggi, dia betul-betul berusaha sehingga dia masuk dalam mabuk kecintaan, sehingga dia tak sedar diri dia, ucapan-ucapan yang dia cakap itu zahirnya bererti kufur, mereka dimaafkan. Sebab sampai ke tahap ini, dia bukan mabuk sebab dia minum ketum ke, dia minum arak ke, dia hisap dadah. Bukan sebab tu. Kerana dia tenggelam di dalam lautan kecintaan kepada Allah Ta'ala juga. Cuma jalan ini bukanlah jalan yang paling tinggi. Jalan paling tinggi yang tadi itu. Yang mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan di antara dua jalan ni, yang tadi itu, jalan para Nabi dan jalan para Sufi, dia berasaskan daripada latihan. Berasaskan daripada latihan jiwa. Sebab jalan Sufi ni, sehingga buatkan orang tenggelam dalam kecintaan, sehingga dia tak sedar diri dan sebagainya. Sebahagian daripada mereka buat ucapan pelik-pelik. Tokoh-tokoh besar Sufi, bila dia masuk alam fana, dia buat ucapan, inna rabbakumul ladzi ta'budunahu tahta qadamai. Tokoh Sufi kata, sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah berada di bawah kaki aku. Dia sampai ucapan-ucapan yang orang dengar pelik. Bila orang tanya macam mana boleh ucap tu, dia tak jelaskan apa-apa. Halaj, seingat saya, sampai dia dihukum bunuh. Kemudian datang Sufi kemudian tu, baru dia syarah. Tak, maksud dia kamu sembah harta. Harta tu yang dia kata di bawah tapak kaki dia. Tapi bila dia ucap ucapan tu, orang tanya kepada dia, dia tak jelaskan, dia diam je. Ini masalah Sufi ni. Bila masuk ke alam ni, ucapan-ucapan mereka sangat bermasalah. Ini bukan jalan para Nabi. Para Nabi tak ajar jalan begini. Jadi, bila sampai ke tahap itu, dan trend ni ada dalam semua agama. Sufi Kristian pun macam tu juga.
Buddha yang betul-betul bersungguh dalam dia punya meditasi bersungguh-sungguh, dia sampai tahap lupa diri juga. Kenapa benda ni berlaku dalam semua agama? Sebab latihan diri. Dia latih diri dia sehingga sampai ke tahap zikir sama juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di sebalik zikir dua jalan. Satu jalan, orang yang di sebalik zikir dia latih diri dia untuk mengenang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak dia zikir, semakin mendalam zikir dia, semakin dia rasakan bahawa Allah mengaturkan segala yang berada di atas muka bumi ini. Allah lah yang paling berkuasa, bukan makhluk. Satu trend. Setiap kali subhanallah, 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 mengenangkan ketinggian Allah. Satu jalan. Jalan yang kedua, setiap kali dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun subhanallah, dia masukkan dalam jiwa dia, hilang segala benda, yang ada hanyalah ucapan itu sahaja. Sehingga akhirnya dia terbawa-bawa masuk ke dalam mabuk cinta. Dan bila sampai tahap tu, ucapan-ucapan mereka keluarkan bermasalah. Jadi ini isu yang kedua lah, kita panjangkan daripada isu pertama tadi. Jadi poin yang saya nak cerita ni, apa yang keluar daripada lidah adalah perkara yang berada di dalam kepala kita. Dan kepala kita bukan sentiasa betul. Banyak faktor-faktor luaran yang memberi kesan kepada cara kita fikir dan cara kita berucap. Jadi, ini kita kena berhati-hati dan kita kena sentiasa ingatkan orang supaya, nak cakap kena berhati-hati, kena jaga. Bukan semua benda yang kita fikir tu betul untuk disampaikan kepada orang lain. Ada ustaz tu bila saya dengar ceramah ni, ceramah dia kata, saya bukan nak kata pasal parti, nak cerita pasal orang ni, trend bercakap. Jihad bagus, puasa bagus, sembahyang bagus, tapi my meeting parti ni lagi bagus. Mati jihad tu, dia kata kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Mati duduk di medan perang tinggi. Tapi mati my meeting parti ni lagi besar manfaatnya di sisi Allah. Kita pun dengar, alamak, sampai tahap tu dia boleh sampai. Tapi kalau ikut dalil, dia boleh bawa dalil. Dalilnya orang yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang murabitun, yang berdiri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka punya pahala lagi besar daripada qaim saim. Daripada sahabat Nabi SAW tanya, macam mana nak dapat pahala yang sama dengan orang yang murabitun, yang berdiri berjihad di jalan Allah? Nabi kata, kau tak mampu buat. Sahabat tanya, kalau aku mampu buat, apa yang aku perlu buat? Sama seperti orang yang saim, qaim, orang yang berpuasa dan berdiri solat, tak berhenti-henti daripada mereka keluar pergi berperang sampai mereka balik berperang. Itu fadilat apa? Fadilat perang, bukan main meeting parti. Tak bolehlah kait kat situ, tak sama. Sama juga dengan hadis-hadis yang, ini kadang-kadang kan, kita ni ada tendensi yang benda yang kita buat tu kita nampak macam besar. Sehingga kadang-kadang taklah sebesar itu. Sebab kita buat, kita rasa dia besar. Kan kes, orang nak cerita pasal jihad ekonomi apa semua kan. Betul lah, ada jihad lah juga. Perkataan jihad tu umum. Maksudnya jihad bersungguh-sungguh. Bolehlah jihad politik, boleh jihad ekonomi, bolehlah jihad dalam pentadbiran, jihad dalam pendidikan, semua boleh termasuk juga. Tapi tak sama dengan orang jihad di jalan Allah. Pergi perang bawa senjata yang mungkin dia balik, mungkin dia tak balik. Tak sama. Fadilat yang duduk kat situ, hang tak boleh pergi tampai kat sini. Ini kita kena jaga. Sebab, yalah, contohlah, orang tu dia bersungguh-sungguh dalam bidang dia. Bidang ekonomi. Dia pun cerita, sebagaimana orang pergi jihad di jalan Allah berperang, begitu juga kami jihad susun ekonomi negara. Tak sama bang. Nama sama jihad, tapi fadilat tu tak kena kat sini. Jadi yang ni juga kita kena bagi perhatian. Kadang-kadang yang kita rasa besar yang kita buat. Jadi kita kait semua dalil letak dekat benda yang kita buat. Tidak semestinya. Bukan bererti benda yang kita buat tu salah. Bukan bererti perjuangan kita salah. Tapi letaklah sesuatu pada kadarnya. Letak sesuatu pada tempatnya. Jangan melampaui batas-batas yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Itu sedikit sebanyaklah. Cerita sedikit tentang isu yang duk bincang ni. Ramai orang hentam lah. Orang dah hentam sebab buat apa ucapan begini. Mana boleh tentukan neraka dan syurga apa semua ni. Saya punya pandangan ini berlaku kerana lidah ni laju sangat sebahagian orang. Lidah dia laju. Apa yang duduk sini, pom dia buat keluar terus. Ubat dia satu je lah. Fikir dahulu. Fikir, tenangkan diri. Sebab kadang-kadang buat ucapan begitu, parti tak pegang pun idea tu kan. Parti tak ambil idea tu. Tapi kerana dia seorang cakap, melekat kat parti sekali ya. Buat mudarat yang lebih besar. Ala kulihat, esok kita tunggu siapa menang, kita tengok. Itulah cerita dia.
Nak undi mana terpulang lah. Bismillah. Kita belum ni dah orang yang nak undi kat Malaysia kan. Alah, orang Malaysia 4 orang aja yang tengok, kita cakap pun tak kesan. Zat lah, ambil tisu Zat. Okey, sambung kita punya kuliah. Saya sebenarnya nak cakap pasal politik ni, saya risau nak cakap. Sebab apa risau? Bukan saya risau hilang kawan, saya tak risau pun. Siapa nak kawan dengan kita, kawan lah. Orang tak mau kawan, tak apa. Bukan pasal risau hilang kawan. Kita risau pasal hari ni kita cakap satu benda, esok kita boleh pusing 180 darjah. Itu yang kita risau. Oi, seronok pak. Meriah betul. Itu yang saya jadi risau kan. Hari ni kita sokong orang tu, esok tiba-tiba orang tu buat sesuatu, kita nak maki dia pula. Walaupun umur saya taklah tua sangat. Saya separuh daripada umur Haji Azwira. Muda lagi. Tapi pengalaman menunjukkan yang saya nak puji orang, saya jadi risau. Ataupun nak kutuk orang jadi risau. Sebab boleh jadi dalam politik ni, hari ni kita kutuk dia. Esok boleh jadi kita akan sayang dia betul-betul. Ataupun hari ni kita sokong dia, kita pertahankan dia. Esok dia buat benda, kita pula yang akan jatuhkan dia. Jadi saya risau nak cakap. Jadi setakat ni, saya duduk diam-diam je lah. Nanti kalau saya jadi calon, lain cerita. Yang tu kita pakai trend, cara lain pula. Setakat ni, tak apalah. Kita tak payah cerita pasal orang lah. Okay. Sambung tajuk kita pada hari ni, bab ke-48. Okay, bab ke-48. Bab maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor 344. Hadis ni daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit. Daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit qala dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit faqalu lahu. Satu kumpulan orang masuk menemui Zaid bin Thabit, lalu mereka berkata kepadanya, hadithna ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada kami hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala madza uhaddithukum? Kata Zaid bin Thabit, apa yang aku nak cerita kepada kamu? Kuntu jarahu. Kata Zaid bin Thabit, sesungguhnya aku adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarahu, jar ni jiran, dekat dengan Nabi. Fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilaihi fakatabtuhu lahu. Apabila turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Thabit, Nabi akan memanggil aku, lalu aku akan tuliskan wahyu kepada Nabi. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Sesungguhnya apabila kami berbicara tentang dunia, Nabi pun akan berbicara tentang dunia dengan kami. Wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana. Apabila kami berbicara tentang akhirat, Nabi pun berbicara tentang akhirat sama macam kami. Wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana. Dan apabila kami bercerita tentang makanan, Nabi pun bercerita bersama-sama dengan kami. Fakullu hadza uhaddithukum 'anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini aku sampaikan kepada kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmizi, sanadnya dhaif sebab salah satu rawinya Sulaiman bin Kharijah adalah dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Cuma maksud hadis ni sahih. Maksudnya benar. Kerana bila kita tengok tingkah laku Nabi SAW, cara hidup Nabi SAW dan juga pergaulan baginda, kita dapati beginilah pergaulan baginda. Satu, sebagaimana yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit. Apabila kami cakap tentang dunia, Nabi kalau duduk dengan kami pada ketika itu, Nabi cakap tentang dunia. Apabila kami bercerita tentang akhirat, Nabi bercerita tentang akhirat juga. Bila kami cakap bab makanan, Nabi pun cakap bab makanan juga. Apa yang nak ditunjukkan dalam hadis ni? Ini kita kena faham. Hadis ni nak menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah salah satu di antara ramai-ramai orang yang ada.
Ada 3 benda yang Nabi SAW tak suka. Kalau kita tengok banyak hadis kita akan jumpa 3 benda Nabi tak suka. Satu, syuhrah. Yang kedua, riya. Yang ketiga, sum'ah. Ini 3 benda yang Nabi tak suka. Apa maksud syuhrah? Syuhrah artinya buat satu benda sehingga menampakkan diri kita tu lain daripada orang lain. Ini Nabi tak suka. Nabi sangat tak suka syuhrah. Bahkan sebahagian daripada syuhrah diberi ancaman. Kita dah ulang banyak kali. Nabi SAW larang orang pakai thawb syuhrah. Pakaian yang pelik, lain daripada orang lain. Sehingga dia pergi ke satu tempat, orang semua perhati dia seorang je. Orang tak perhati orang lain dah. Orang perhati dia je. Lain daripada lain. Itu Nabi marah. Siapa pakai pakaian syuhrah, Allah akan pakaikan dia dengan pakaian tu, lalu dilemparkan dalam neraka. Satu, Nabi tak suka. Nabi tak suka orang pakai kasut sebelah, buka kasut sebelah. Buka dua belah, jalan kaki ayam langsung. Ataupun pakai kasut dua-dua belah. Jangan pakai sebelah, buka sebelah. Sebahagian ulama kata antara salah sebabnya syuhrah. Jangan bagi nampak pelik. Itu Nabi tak suka. Sama juga apabila Nabi SAW tak suka syuhrah ni. Kita lihat dalam hadis. Nabi SAW sama macam orang lain. Sehingga bila kita baca sirah dulu, kita tahu apabila para sahabat, ada orang yang baru datang ke Madinah, dia pun masuk sampai ke Madinah, masuk ke masjid Nabi SAW, ramai di kalangan mereka, mereka kena tanya, mana satu Muhammad? Yang mana satu Nabi kamu ni? Nabi tak suka syuhrah. Orang kena tanya. Artinya, di mana ramai orang duduk, di situlah Nabi duduk. Tak ada kursi khas untuk Nabi SAW yang special. Tak ada. Di mana pakaian yang orang ramai pakai pada ketika tu, itulah pakaian Nabi SAW. Tak ada pakaian yang special. Orang nampak, oh yang ni Tok Syekh. Lain daripada lain. Tak ada. Pakaian orang Arab biasa, itulah pakaian Nabi SAW. Selipar orang macam mana? Begitulah selipar Nabi SAW. Sama seperti kebanyakan orang. Sehingga orang tak boleh nak kenal Nabi SAW yang mana satu, sehingga orang kena tanya. Orang tidur di atas lantai, kalau duduk di ramai-ramai, ada tikar getah begini, orang tidur. Nabi tidur atas tikar getah ni juga sampai berbekas badan. Sama macam orang lain tidur. Itulah Nabi kita SAW. Nabi tak suka syuhrah. Bahkan sehingga perkataan Nabi SAW ni, sebagaimana diucapkan oleh Zaid bin Thabit, apa yang kami sembang, kalau Nabi SAW mai duduk dengan kami, Nabi akan cakap batu sehingga rub'un minal qaum, sama sebagaimana orang-orang yang lain. Kalau orang tak kenal baru datang, duduk dalam satu kumpulan, tengok Nabi SAW bercakap dengan para sahabat, dia pun tak boleh nak detect mana satu Nabi. Bahasa sama dengan para sahabat. Cerita sama dengan para sahabat. Sebab Nabi tak suka syuhrah. Sama sebagaimana orang lain. Baik, cerita pasal kita pula. Kalau kita tengok kan, sunnah-sunnah yang bukan bersifat agama, dalam bab pakaian, dalam bab apa lagi? Dalam bab bahasa dan sebagainya. Bila kita nak ambil agama, contohnya kan, kita mula nak mengamalkan agama. Kita katakanlah dalam komuniti tu biasanya orang biasa-biasa, tapi suatu orang ni dia insaf. Dia insaf, lalu dia pun mula nak dekatkan diri dengan agama. Apa orang akan buat? Ada perubahan tak nampak biasa kalau orang nak dekatkan diri dengan agama? Sebelum cerita pasal baju tu kan, perubahan yang patut ada, ni first kali, mesti kena ada. Nak dekatkan diri dengan agama, mestilah kena ada perubahan, tak boleh sama. Dia mesti melazimi solat. Perubahan tu kena tengok, kena jadi ketara. Kalau orang tu dia tak solat langsung, tak pernah solat, tiba-tiba dia nak dekat dengan agama, dia kena melazimi solat. Ataupun, kalau yang lebih baik daripada itu, dia kena melazimi solat jamaah. Kalau sebelum tu dia semayang tunggal langgang, boleh nampaklah perubahan. Perubahan dia apa? Bila waktu iqamah, minta maaf, saya nak kena pergi masjid, nak kena solat jemaah dulu. Itu perubahan yang mesti kena buat. Sebab tuntutan agama. Kena buat. Jadi kalau nak jadi baik, nak berubah jadi baik, perkara-perkara yang berkaitan dengan tuntutan syarak mesti buat. Itu kena. Tapi selain daripada itu, ini ada dua trend. Perlu tak duk sembang setiap hari hang aku ya? Kan, sembang setiap hari hang aku, tiba-tiba malam tu dia mimpi dapat hidayah, esok pagi bangkit terus jumpa orang anak hantar. Pergi ke pasar, jumpa orang tiba-tiba berubah. Entah nak pergi mana? Orang yang dengar orang sakit kepala, dia ni apa hal tiba-tiba anak hantar, tidak duk sembang hang aku ya? Dak, anak rasa tak sedap hati nak ucap aku macam kasar. Mulai hari ni kita tukar.
Kita sembang, anak hantar. Okey Haji Wira? Anak hantar. Start pada hari ni. Kita tukar. Perlu tak tukar macam tu? Tak ada keperluan untuk tukar begitu. Kekalkan sebagaimana dilakukan oleh orang ramai. Kekalkan macam orang biasa. Bukan nak kata tak boleh. Yelah kalau orang-orang yang pergi sekolah agama yang memang kebiasaan dia daripada duduk hafal tasrif fi'il, jadi kebiasaan. Cakap anak hantar, tak apalah, terpulang lah. Tapi kalau komuniti biasa duduk sembang, Haji Basit dengan Haji Saleh, orang Melaka kalau dia bersembang, jarang cakap elok-elok kan. Cakap biasa begitu. Tiba-tiba nak jadi baik, nak ubah perkataan. Tak ada keperluan. Haji Basit, bubuh dia macam biasa. Jangan ubah. Sama je. Macam biasa, jangan ubah. Bukan suruh maki orang lah. Tapi artinya, ini bukan keperluan. Kekalkan sebagaimana biasa. Nabi SAW, begitulah keadaan Nabi biasa. Oh, itu nanti kita cerita hadis lain. Ada hadis yang berkaitan dengan bab cakap tu, kita ceritalah kat belakang. Demikian juga pakaian. Okey, bab pakaian sama juga. Dia di sini ada dua pandangan lah. Satu pandangan, kita nak mengikut sunnah Nabi SAW dalam erti kata pakai pakaian yang Nabi pakai. Biasa pakai t-shirt. Lepas tu bila dia insaf, dia jadi baik, dia tukar pakai jubah pula. Boleh tak boleh? Kalau niat dia nak pakai ikut sunnah Nabi SAW, adalah kebaikan ikut sunnah Nabi SAW. Bolehlah. Tapi kalau dia kekalkan seperti biasa, perbezaan aku ni, bila jadi baik ni cuma nak semayang, nak puasa, nak bayar zakat je. Pakai baju sama juga. Okey, tak ada masalah. Itu juga dibuat oleh Nabi SAW. Yang mana Nabi kekal sebagaimana orang biasa, orang kebiasaan. Dua-dua ni sunnah. Kalau mengikut pakaian Nabi, percakapan Nabi SAW, cara hidup Nabi SAW yang bukan tuntutan syarak, itu sunnah. Tetapi kalau nak kekalkan seperti biasa supaya tak berbeza dengan kaum, tak berbeza dengan orang ramai, itu juga sunnah. Sebab itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kita ni ada banyak perbezaan. Okay? Kita ada perbezaan. Personality kita berbeza. Cara makan berbeza. Cara pakai berbeza. Cara bergerak berbeza. Cara senyum berbeza. Ini semua terpulang masing-masing. Tapi buat sesuatu untuk syuhrah, buat sesuatu untuk bagi nampak kita belong to kumpulan yang eksklusif, yang ni Nabi tak suka. Dia dah beza. Bukan suruh bagi sama dengan semua orang. Ramai orang gelak passion tu, kita pun nak gelak passion tu. Tak mau gelak cara kita. Tak. Personality kekalkan, tak apa. Nabi SAW ada personality Nabi. Cara Nabi berjalan, cara Nabi tengok orang. Kan dalam hadis yang kita baca dulu. Apabila Nabi SAW tengok orang, Nabi tak curi-curi pandang. Nabi akan pusing muka tengok orang. Ini kekalkan masing-masing personality. Tapi yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah buat perbuatan yang pelik daripada orang ramai. Supaya nampak dia elit, dia lain daripada lain. Itu Nabi SAW tak buat. Baik, ini hadis pertama. Itu satu syuhrah. Dan antara benda yang Nabi SAW tak suka juga, riya dan sum'ah. Riya, buat amalan bagi orang tengok. Dalam hadis disebutkan, siapa yang buat begitu, Allah Ta'ala akan lemparkan amalan dengan orang yang ditunjukkan amalan tu kepada orang. Ini Nabi tak suka juga. Dan sum'ah, kadang-kadang bukan riya. Dia tak tunjuk ke orang. Yang buat tu dia dah buat okey dah. Tapi lepas dia buat, dia pergi cerita ke orang pula. Dah siap dah amalan, dah bagus dah. Tak ada siapa tahu, sembunyi. Kemudian dia pergi cerita kepada orang. Ini sum'ah. Dua-dua ni sifat terkeji. Melakukan amalan untuk tunjuk kepada orang, ataupun dia dah buat dah. Lepas tu dia pergi cerita dekat orang. Kedua-duanya perbuatan terkeji. Kalau niat je tak apa. Niat je tapi dia tak tunjuk ke orang. Berdosa tak? Dia ada niat nak, best lah kalau orang tahu aku buat benda ni. Tapi dia tak tunjuk ke orang. Dia fikir ya. Contoh kan, bangun malam-malam, solat malam. Yalah solat witir ke, solat tahajud malam-malam, di tengah baca Quran. Lepas tu dia yalah, kita kan macam-macam terbayang kan. Duduk saja suka terbayang. Tengah solat terbayang jadi imam. Terbayang jadi imam, ada 300-400 makmum di belakang, dia pun baca sedap-sedap. Dia duduk ikut je dia punya bayangan tu. Baca suara sedap dengan dalam bayangan dia, kalau ada makmum kat belakang dengar suara sedap, best ni. Dia buat suara macam imam masjid haram, bagi nampak macam best. Dosa.
Okey tak kalau buat macam tu? Macam mana? Berdosa ke tak? Dia tak tunjuk ke orang. Cuma dia duduk fikir dia fikir. Dia khayal dia. Sambil sembahyang tahajud sambil khayal. Weh, sembahyang seorang tapi dia duduk fikir kalau ada belakang ramai makmum, best ni jadi imam ni. Ini termasuk perkara-perkara yang dimaafkan. Kata Ibnu Qudamah, dimaafkan. Selagi tak ada dua benda ni. Yang pertama, selagi mana tidak ada ujub. Selagi mana tak ada perasaan dia rasa dia bagus daripada orang lain. Kalau dia rasa dia bagus pada orang lain, ini dosa lain pula. Dia takjub dengan amalan dia. Kalau dia rasa, aku ni habis power, orang lain mau duduk tidur, aku seorang je boleh mengikut sembahyang ni, kira dahsyat ni. Kalau masuk begitu, itu dosa lain pula, ujub. Dan yang kedua, selagi mana tidak berlaku riya ataupun sum'ah. Selagi dia tak pergi tunjuk dekat orang, ataupun dia tak pergi cerita kat orang, dia duduk khayal seorang-seorang je. Dia duduk khayal seorang-seorang, tak apa, dia prepare speech. Kalau aku jadi ahli politik kan, ni kan musim mengundi. Saja-saja duduk prepare speech. Saya akan buat tu, saya akan buat sekolah, saya akan buat jambatan. Dia cakap seorang-seorang, tak ada siapa dengar. Kalau dengar pun bini dia, bang nak buat apa ni, merepek. Tak, training siap-siap, kok jadi ahli politik nanti. Tapi tak ada siapa dengar. Saya akan buat tu, saya sebenarnya telah buat ni, dah buat tu, saya dah buat ni. Kalau betul-betul dia buat lah, contohnya dia buat betul. Dulu saya susah, walaupun saya susah, saya sedekah duit ke orang. Kalau dia punya niat ni, tak ada lah rasa ujub, sekadar training nak jadi ahli politik je, dan dia cakap tu orang tak dengar, ini termasuk perkara-perkara yang dimaafkan. Antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini adalah Allah maafkan kita selagi kita tak cakap ataupun selagi kita tak buat. Duduk dalam ni, Allah Taala maafkan. The moment kita buat keluar kat mulut ataupun kita buat keluar dekat bagi orang nampak, berlakulah riya ataupun sum'ah. Seterusnya, hadis nombor 345. Hadis ini daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaum yata'allufuhum bidzalika. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap wajahnya dan ucapannya kepada orang yang paling jahat. Orang yang paling jahat melayan mereka dengan baik. Fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya. Dan Nabi SAW juga menghadap aku dan bercakap denganku. Hatta dhanantu anni khairul qaum. Sehingga aku merasakan bahawa aku ni orang macam paling baik. Kata Amr bin Al-As, Nabi cakap dengan aku, Nabi tengok aku sehingga buat aku rasa aku ni orang paling baik. Faqultu, ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ana khairun au Abu Bakar. Aku yang paling baik ke Abu Bakar yang paling baik? Faqala Abu Bakar. Nabi kata Abu Bakar yang lagi baik. Faqultu ya Rasulullah, ana khairun am Umar. Dia tanya, ya Rasulullah, aku baik ke Umar baik? Faqala Umar. Nabi kata Umar yang baik. Faqultu ya Rasulullah, ana khairun am Uthman. Wahai Rasulullah, aku baik ataupun Uthman? Faqala Uthman. Nabi kata Uthman baik. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani fawadittu anni lam akun sa'altuhu. Apabila aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi jawab, kemudian aku berasa kan bagus kalau aku tak tanya Nabi soalan-soalan ni. Baik, cerita apa? Hadis ni riwayat hadis ni dhaif lah. Hadis ni sendiri dhaif sebab diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq seorang rawi yang dihukum dhaif. Tapi hadis begini dalam riwayat-riwayat lain sahih. Dalam riwayat Bukhari sama juga daripada Amr bin Al-As. Yang mana ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaika? Siapa orang yang paling kau sayang? Nabi kata Aisyah. Amr bin Al-As kata bukan, itu bukan maksud aku. Maksud aku orang lelaki. Siapa yang paling kau sayang? Nabi kata Abu Bakar. Kemudian Amr bin Al-As tanya lagi, lepas Abu Bakar siapa? Nabi kata Umar. Dalam riwayat Al-Bukhari, dalam riwayat lain disebutkan Amr bin Al-As pun kata aku tak mau tanya dah, aku takut aku tanya last sekali dan aku duduk bawah sekali. Lebih aku tak tanya. Dia pun tak tanya. Apa nak cerita dalam hadis ni? Pertama sekali cerita pasal Amr bin Al-As ni, dia tanya Nabi SAW, siapa orang paling Nabi sayang?
Nabi jawablah Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Lepas tu Nabi SAW nampak macam Nabi terus nak jawab, tapi dia tak tanya dah. Dia tak tanya dah. Kenapa dia tak tanya dah? Dalam riwayat lain disebutkan, kalau aku tanya takut nama aku duduk bawah sekali. Baik, ada dua sifat Nabi yang menarik di sini untuk kita kaji. Satu, Nabi SAW layan orang dengan layanan yang baik. Kata Amr bin al-As, apabila Nabi SAW bercakap dengan asyarrul qaum, orang yang paling buruk dan paling jahat, yata'allafuhum, Nabi cakap dengan mereka dengan cara yang baik. Nabi buat mereka rasa dihargai. Nabi buat mereka rasa macam mereka ada kedudukan yang baik, walaupun mereka ni orang paling jahat. Nabi cakap dengan Amr bin al-As, bayangkan Nabi cakap dengan dia, membuatkan dia rasa, aku rasa macam aku orang paling baik. Sampai dia terdetik nak tanya, Nabi layan aku ni special, macam kedudukan aku ni istimewa. Nabi buat orang yang bercakap dengan Nabi SAW rasa yang diri mereka tu istimewa di sisi Nabi SAW. Ini ajaib. Sifat Nabi SAW yang ajaib. Nabi layan semua orang dengan cara yang terbaik, sehingga mereka rasa mereka paling dihargai. Bukan hargai biasa-biasa, sampai mereka rasa mereka orang yang paling istimewa di sisi Nabi SAW. Abdullah ibnu Umi Maktum, orang buta. Nabi suruh dia jadi Bilal, azan. Bilal, Nabi suruh Bilal jadi Bilal juga. Hamba abdi. Dua-dua ni orang yang biasa, orang tak pandang pun. Nabi angkat mereka tak kedudukan yang tinggi. Ada bab, bila duduk ramai-ramai sahabat, Nabi puji Abu Zar. Ada bab Nabi sebut Sa'ad bin Mu'adh, Nabi sebut kebaikan dia. Ada bab Nabi sebut kebaikan Abu Bakar. Ada bab Nabi sebut kebaikan Umar. Ada bab di depan ramai-ramai orang, Nabi sebut kelebihan Ali. Kita dah baca kan minggu lepas, Nabi kata siapa yang anggap aku maula dia, maka Ali kena jadi maula dia. Bayangkan semua sahabat ni, Nabi SAW buat mereka rasa special. Cuma Syiah pelik sikit lah. Syiah ambil riwayat yang Nabi buat, nampak Ali special, dia kata Nabi nak lantik Ali jadi khalifah. Tapi bukan begitu. Nabi puji ramai sahabat pada occasion yang berbeza, sehingga semua mereka merasakan mereka ada kedudukan yang istimewa di sisi Nabi SAW. Hebatnya Nabi. Yang kedua, pengajaran yang kedua, tapi Nabi tak cakap tipu. Bahasa isyarat menunjukkan yang kamu istimewa, buat kamu rasa sangat selesa. Tapi apabila dia bertanya, dia rasa dia istimewa dah. Apabila dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, aku dengan Abu Bakar, siapa lagi bagus? Nabi kata Abu Bakar lagi bagus daripada hang. Dia kata lah, silap faham. Tadi aku duk ingat Nabi layan ni macam aku paling tinggi dah. Rupanya Abu Bakar tinggi lagi. Pandangan Nabi tak berubah. Dia fikir lagi, mungkin aku atas daripada Umar kot. Tanya Umar pula, ya Rasulullah, aku dengan Umar siapa lagi bagus? Nabi kata Umar lagi bagus. Dia masih lagi duk fikir. Tapi nampak cara Nabi layan aku ni, macam Nabi hargai betul. Mungkin nombor 3 nama aku nanti mai kot. Orang semua kata Osman ni Nabi sayang. Tanya pula, ya Rasulullah, aku dengan Osman, siapa lagi bagus? Nabi kata, Osman bagus lagi. Tak apa, aku tak payah tanya dah lah. Cukuplah. Layanan Nabi itu cukuplah, tak payah tanya dah. Begitulah ceritanya hadis ni. Ini boleh kita ambil pengajaran. Macam mana kita nak ambil pengajaran? Kita kadang-kadang bila bersembang ni kan, kita sama-sama, saya dan tuan-tuan dan perempuan, sama juga kita. Zaman ada phone ni, selalu kita terlepas pandang. Kita cakap dengan orang, tangan kita kat sini. Kan, bila kita sembang orang kan, tangan kita, yalah, masa mula-mula ada WhatsApp. Zaman dulu tak ada WhatsApp. 10 tahun lepas, phone kita tak pegang sangat. Kalau pegang pun nak main game ulang je kan. Pusing, tak habis-habis. Itu yang kita boleh buat dulu-dulu dengan phone. Mesej tak boleh, mahal. Satu mesej kupang. Nak mesej banyak mana. Zaman bila dah ada WhatsApp ni, dah ada Facebook, dah ada social media, tangan kita di sini. Kita jumpa orang, tengah bersembang dengan orang di depan kita. Tangan kat sini. Macam mana? Multitasking satu bab, tapi kita buatkan orang tak selesa. Dia suka main game tu, dia kata multitasking. Kadang-kadang bila kita buat begitu, kita buat orang tak selesa. Dan perlukan sesuatu untuk ketuk pintu hati kita supaya tak boleh buat orang macam ni. Saya pun tak perasan. Kita pun dulu suka main game. Bukan suka main game dia, bukan kita. Kita suka mesej social media, tengok. Sampai sekali tu saya ingat adalah 5-6 tahun lepas pergi beraya rumah orang. Orang tu sembang sikit je.
kawan lama yang lama tak jumpa, sembang apa abang duduk mana, soalan-soalan biasa kan, buat apa. Lepas tu dia pun pegang phone, kita pun pegang phone. Lepas tu baru terfikir, aku main beraya rumah ni untuk apa? Hang pun pegang phone, aku pun pegang phone, apa masalah kita jumpa buat apa? Dan pegang phone ni tengok Facebook, cari kawan juga. Ni kawan yang lama tak jumpa kat depan kita. Kita dah sembang kawan lain pula kan, dah tengok, cerita-cerita biasa lah kan, tengok-tengok, Haji Wira pergi Uzbek, nampak gambar, duk tengok lah, scroll. Akhirnya baru terfikir masa tu, apa faedah aku duduk dengan dia? Start tu saya pun dah kurang lah, ni kalau duduk dengan orang, saya tinggal lah pun kat tepi kalau sembang kawan-kawan. Depan mertua tak berani? Kan, depan mertua kan, kalau pergi rumah mertua dan sebagainya, kadang ini kita kena jaga. Kalau balik ambil daripada semangat hadis Nabi SAW, ini saya rasa satu benda yang kita sama-sama kena ambil iktibar. Tinggalkan benda ni bila kita sembang dengan orang. Tak tepi. Kita sembang dengan orang elok-elok. Kerana kalau dua-dua orang main phone tak apalah. Tapi kalau seorang main phone, seorang lagi duk tunggu orang tu buka tajuk, orang tu akan rasa tak dihargai. Aku duk sembang dengan hang duk main phone. Dia tak main phone sebab tak cukup data. Kalau ada data, dia pun main phone sekali. Jadi ini iktibar yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah kurangkan. Kadang-kadang benda ni kita kena saling menasihati kan. Terutamanya tuan-tuan dan puan-puan kalau ada kedudukan sikit kan, orang mai jumpa, nanti kok satu hari nanti jadi calon politik ke apa, orang mai jumpa nak minta tolong, jangan main phone masa orang mai minta tolong. Sembang orang elok-elok. Sembang orang, lepas tu orang tak ada, main phone lah. Jadi itu pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni. Apabila Nabi SAW sembang dengan orang, Nabi buat orang tu rasa betul-betul dihargai. Nabi fokus betul dengan sembang orang tu. Meskipun asyarul qaum, orang itu adalah orang yang paling buruk di kalangan kaum. Hadis seterusnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku kerja dengan Nabi SAW 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Tak pernah sekali pun Nabi SAW kata uff. Uff ni macam, macam tu lah kira. Menunjukkan bunyi-bunyi yang kita tak puas hati. Bukan teguk, tak teguk lagi. Sekadar buat bunyi yang tak puas hati. Macam tu lah. Kata Anas, Nabi tak pernah buat begitu. Fama qala li ufqat wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Tak pernah pun sekali Nabi SAW cakap, apabila aku buat sesuatu, Nabi cakap, pasal apa hang buat macam ni? Wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Tak pernah pun sekali aku tak buat, aku tinggal sesuatu perkara, Nabi tanya aku, pasal apa hang tak buat? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara manusia yang akhlaknya paling baik. Wa ma masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah pegang baju yang dibuat daripada bulu ataupun baju yang dibuat daripada sutra ataupun tak pernah pegang apa-apa pun yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan qat wala itran kana atyaba min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tak pernah sentuh kasturi ataupun minyak atar yang lebih wangi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, aku kerja 10 tahun dengan Nabi. Sepanjang aku kerja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sebagaimana kita tahulah para sahabat yang kerja dengan Nabi ni semua volunteer. Anas mak dia pergi hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada Nabi, volunteer. Tolong, tak ada apa-apa. Dia tak minta bayaran pun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia orang miskin, makanan tak ada. Bila makanan tak ada, dia duduk dekat dengan Nabi. Bila orang hantar makanan mai hadiah, dia pun boleh bubuh sekali. Jadi dapat makan, dia duduk begitu. Satu orang Yahudi yang kita dah cerita dulu, last sekali sebelum mati dia mengucap, dia tolong Nabi SAW sebab dia suka nak tolong Nabi. Dia tak masuk Islam sampai dia nak mati. Dia duduk kerja kat Nabi. Dia kerja sampai hari dia nak mati, dia sakit.
Nabi jumpa dia, Nabi kata, aku boleh tolong hang, satu je hang kena buat. Hang ucap tak ada Tuhan melainkan Allah, aku Rasulullah, cukup. Yang lain-lain aku tolong hang. Bila dia mengucap syahadah, hari dia nak mati baru dia ucap syahadah. Yahudi tu pun sama juga, tak ada bayaran. Jadi kalau tengok cerita ni, Yahudi boleh kerja dengan Nabi SAW. Tolong Nabi. Kata Anas, sepanjang aku kerja dengan Nabi SAW, tak pernah sekali Nabi buat bunyi yang bunyi tak puas hati. Apa macam tu lah kira. Arab kata uf lah. Tapi macam kita ni kira, kalau penolong kita, orang gaji buat sesuatu, kita macam benda-benda begitu. Benda-benda begitu, tak pernah sekali. Kadang-kadang kita tak buat, orang gaji buat kat kita. Dia standard lain pula, lagi tinggi. Cerita pengalaman lah. Kat sini lawak-lawak je. Anas kata, Nabi tak pernah buat begitu sekali pun. Dan kalau aku buat sesuatu yang Nabi tak suka, Nabi tak pernah tanya pun, lima sana'ta, pasal apa yang buat macam ni? Pembantu ni kadang-kadang, dia pun buat benda yang kita tak suka. Orang yang kerja dengan kita pun sama juga. Buat benda yang kita tak suka. Benda yang kita fikir kadang-kadang tak masuk akal. Benda tak masuk akal. Kunci taklah depan pintu. Nak keluar ambil kunci senang. Hampir letak kunci kat tengah rumah. Pasal apa? Ini bukan cerita saja buat cerita kosong. Tak ada kena mengenal siapa-siapa. Apabila Anas bin Malik kata, aku buat satu benda, Nabi tak pernah tanya aku, pasal apa yang hang buat macam ni? Tak pernah menunjukkan tak puas hati dengan perkataan. Buat macam ni pasal apa? Apabila aku tinggalkan sesuatu, aku tak buat sesuatu, Nabi SAW tak pernah tanya aku, pasal apa hang tak buat? Ini sikap Nabi SAW. Nabi tak pernah tanya. Menunjukkan kepribadian yang tinggi. Saya tahu nak suruh orang buat susahlah nak buat begini kan. Terutamanya bila orang yang kerja bayar gaji kepada dia, susahlah. Lagi dia tak buat apa terus, dia tidur pagi sampai ke petang, kita pun tak tanya dia pun tidur. Habis tu aku bayar gaji untuk hang buat apa kan? Mungkin susah sikit lah nak buat. Tapi semua nak cerita ketinggian kepribadian Nabi SAW. Dan Anas pun orang yang baik, dia tolong sehingga ke tahap Nabi nak pakai kasut, dia pun tolong bawa letak kasut kepada Nabi SAW untuk Nabi pakai. Kalau tuan-tuan ada pembantu yang macam Anas, bolehlah kot layan begini. Silap sikit, kekurangan sikit, salah sikit, sampai ke tahap tak tanya dia, pasal apa buat begini? Ataupun kalau dia tak buat, tak tanya dia, pasal apa yang hang tak buat? Tak pernah buat nada tak puas hati. Itulah Nabi. Dan kata Anas bin Malik, satu, tangan Nabi lembut. Adalah hadis riwayat Muslim ni, dia kata tak ada benda yang lebih lembut daripada tangan Nabi SAW. Dan yang kedua, tak pernah ada bau misk, bau kasturi ataupun atar yang lagi wangi daripada peluh Nabi SAW. Baik, apa pengajaran dia? Ini pengajaran yang kita selalu kongsi juga. Jangan jadi pengotok. Kita tak boleh ubah bau peluh kita nak bagi wangi. Kita tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya jangan jadi pengotok lah. Pastikan wangi. Nabi SAW kata dalam hadis lain, aku diberikan rasa cinta dunia kamu ni, yang aku suka dua benda je. Aku suka wangi-wangian dan perempuan. Nabi tak pernah tolak wangi-wangian. Orang bagi, Nabi terima wangi-wangian. Dan Nabi pakai. Dan Nabi mengahwini perempuan-perempuan yang hebat. Jadi syahwat kepada dunia ni yang ada kepada Nabi SAW dua. Nabi suka wangi-wangian, Nabi suka perempuan. Bab wangi-wangian ni itu penting. Kita kena jaga masing-masing. Diri kita kena jaga. Kita bila duduk sini, kita kawan dengan Qatari ni, kita tahulah orang Qatar ni salah satu bangsa yang saya rasa dalam dunia bab kebersihan depa orang yang paling jaga kot. Kebersihan diri lah. Kebersihan kereta ke apa tu lain cerita. Ni kebersihan diri depa orang yang paling jaga. Dia pun betul-betul jaga. Saya dah cerita banyak kali kan sebelum ni. Sehingga dia pun pakai singlet pun depend hari tu nak buat apa. Kerja indoor ataupun outdoor. Kalau kerja outdoor, dia takkan pakai singlet yang lengan pendek masa sama. Sebab ada possibility ketiak dia basah. Bila ketiak dia basah, nanti ada spot dekat bawah ketiak, dia tak boleh pakai. Dia kena pakai t-shirt yang lengan pendek kat dalam. Dia pun jaga. Kalau sembang kawan-kawan, dia pun jaga. Kalau kerja indoor, okey, boleh pakai singlet yang lengan pendek. Boleh pakai singlet yang tak ada tangan. Sebab tak ada kebarangkalian ketiak nak basah tu kecil. Tak apa, boleh. Dia pun sampai tahap tu juga. Pakai seluar putih. Ni rahsia dia lah. Biasa dia tak pakai dalam dah. Dia pakai seluar dengan baju je. Sebab ialah tak nampak ada dalam. Sebab baju dengan seluar. Tapi kalau dia nak pakai seluar kecil di dalam tu, dia akan pastikan warna putih ataupun hitam. Dia tak akan pakai warna kuning. Sebab kuning nanti nampak warna kuning tu jadi apa dia ni pakai seluar dalam Mickey Mouse kan. Orang macam
Pahal, nampak kan dia jaga. Benda-benda begini dia betul-betul jaga. Makan, kalau tumpah sikit ada basah kan, basah kalau ada bekas ayak tumpah kat baju, ada sebahagian depa pergi balik tukar baju. Basah nampak lagi orang ingat peluh. Depa ni bangsa yang bila kawan dengan depa kita tahulah bangsa kata hari ni dia antara bangsa yang paling jaga. Kita pakai perfume ya pagi-pagi main office. Depa pagi-pagi asapkan baju 10 minit sebelum pakai. Kita fikir tak masuk akal, hangpa tak ada kerja. Kan? Tak ada kerja, pergi asapkan baju sebelum pakai 10 minit. Tapi itulah cara hidup depa. Dia jaga kebersihan. Ini kita mungkin tak perlu go to that extreme lah macam depa buat. Tapi sekurang-kurangnya bila duduk dalam budaya ni, ini kita boleh belajar daripada depa. Kan? Kebersihan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bau peluh Nabi SAW tu lebih bagus daripada bau kasturi. Satu, Nabi suka bau-bauan yang wangi. Yang kedua, Nabi suka perempuan. Sebab Nabi kahwin dengan ramai perempuan. Dan kesemua mereka hebat. Baru ni ada satu set duk scroll YouTube Facebook ni, ada satu video motivator mana tahu perempuan kata isteri-isteri ni kena betul-betul bagus layan suami, kena pandai layan suami. Kena pandai layan suami zahir dan batin, kena betul-betul layan, kena bagi perhatian, kena belajar elok-elok cara untuk layan suami. Dia kata, saya duk dengar je lah, dia kata sehingga ke tahap kalau betul-betul pandai layan suami dia tak pandang dah perempuan lain. Kalau dia pandai layan, tanda dia apa? Suami dia kalau tengok perempuan lain buat tak nampak je. Dia buat tak nampak, dia tak layan terus. Itu tanda isteri yang pandai layan suami. Kata motivator tu lah. Sebenarnya hakikat dia, suami kalau dia tak pandang langsung, dia tak terfikir langsung, tak ada interest langsung, dua je kemungkinan. Satu, dia tipu bini dia percaya kat dia. Yang kedua, dia bukan lelaki sejati. Tak ada dah kemungkinan ketiga. Dua, pilih salah satu je. Sama ada dia tipu bini dia percaya, memang lelaki saya memang tak ada tengok siapa dah. Saya je. Dia tipu, kalau dia tak tipu, lelaki dia tak berapa lelaki je. Dua, tak ada kemungkinan ketiga dah. Itu lelaki punya cerita lah. Kaitan dia sebab Nabi SAW, aku disukakan kepada duniamu dua benda, perempuan dan juga wangi-wangian. Tapi lelaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mencari yang halal, tak cari yang haram. Itu beza dia. Iktifa bil halal. Itu beza dia. Beza dia, lelaki yang beriman cukuplah dengan yang halal. Ala furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Mereka yang menjaga kemaluan melainkan terhadap isteri dan juga hamba-hamba mereka. Itu beza dia. Baik, ala kulli hal saya berhenti takat ni dulu sebab kita pun ada Tuan Haji Datuk Kamarudin mungkin akan kongsikan kita sedikit berkaitan dengan dakwah kan, insya-Allah mungkin naikkan semangat kita, bagi tahu kita informasi yang kita memberi manfaat pada hari ini. Saya kembalikan semula kepada pengerusi majlis insya-Allah. Ada soalan ke? Ada soalan? Okey. Ada orang tanya, ceramah macam mana? Saya jawab soalan tu. Berkaitan dengan ceramah kan. Kadang-kadang orang ucap perkataan-perkataan yang tak baik dalam ceramah. Dalam hadis, ada satu hadis lah, salah satu hadis dalam ni. Kita baca sekali, saya siap. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni hadis sahih riwayat Ahmad dan juga Tirmizi. Kata Aisyah, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah fahish wala mutafahish. Okey, ini best. Sorry dua balik. Sambung satu lagi. Nabi bukanlah fahish, orang yang suka cakap keji, dan wala mutafahish. Mutafahish ni maksudnya saja seronok-seronok cakap keji. Dia seronok-seronok nak cakap ucapan yang jahat. Kata Aisyah, Nabi SAW bukan begitu. Baik. Nanti kita boleh baca panjang tentang hadis. Tapi maksud hadis ni nak ceritakan yang Nabi tak ucap perkataan yang keji. Maki hamun ni Nabi tak ucap. Dan juga bukanlah Nabi buat-buat sehingga perkataan keji tu keluar daripada mulut Nabi. Beza fahish dengan mutafahish. Fahish maksudnya orang tu lidah dia biasa ucap perkataan yang tak baik, yang keji. Satu, fahish. Mutafahish pula, dia buat cakap perkataan yang buruk. Bila dia marah kat orang tu, dia buat sehingga keluar daripada jiwa dia perkataan yang buruk. Kata Aisyah, ini dua sifat yang tak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi dalam masa yang sama, ini penting, saya suka panjangkan isu ni. Bahasa apa kita nak guna bila sembang dengan orang? Bahasa kebanyakan orang. Bahasa kebanyakan orang. Cuma jangan maki hamun orang. Ini kena jaga. Sebab Nabi SAW, kalau kita tengok hadis-hadis, kita akan tahu Nabi tak ubah bahasa jadi bahasa yang lain. Sebab ada beberapa perkataan Arab yang bunyinya maki, bunyi maki, tapi maksud dia baik. Ataupun bunyi dia kutuk, maksud dia baik. Ada perkataan, macam perkataan kita juga. Perkataan kita juga kadang-kadang, macam mana kita kata? Kita tengok orang tu dalam musibah kan, kita tengok dia buat satu benda, kita tengok, contohlah dia duduk kat rumah dia saja, polis mai serang, polis nak mai tangkap dia, mai ke rumah dia. Kita kata, mampus dia ni. Contoh kita kata. Kalau literally, siapa hang kata mampus dia, hang doa bagi dia mati ke? Kita kata, tak, aku bukan doa bagi dia mati. Biasa dalam kes ni kita kata, mampus dia. Begitu aku pun katalah, mampus dia. Berdosa ke tak kalau macam ni? Jadi tak berdosa. Itu perkataan biasa yang orang ucap. Dalam budaya Arab, mereka selalu kata, Thakilat ka ummuka. Kalau tak puas hati dengan orang kan, orang tu buat satu benda yang tak puas hati sikit, dia akan kata, Thakilat ka ummuka. Kita Melayu takkan mampus ya. Arab dia level tinggi sikit. Bukan hang mampus, mak hang mampus. Thakilat ka ummuka. Mudah-mudahan hang kehilangan mak hang. Arab dia level up sikit. Semua orang Arab cakap begitu. Zaman tu, para sahabat dalam beberapa hadis diucapkan ucapan yang sama. Thakilat ka ummuka. Literally, maksudnya, semoga hang kehilangan mak hang. Ataupun mak hang kehilangan hang. Begitulah. Kalau bahasa Melayu, mampu ya mak dia. Apa kena mengena dengan mak dia? Tapi budaya Arab macam tu. Ucapan mereka begitu. Dan dalam hadis tak ada larangan dan dia diucapkan seperti biasa. Sebab walaupun literally maksud dia tak bagus. Tapi bukan itu maksud dia apa. Maksud dia apa? Sekadar cakap yang biasa. Sebab tu ada hadis. Kata Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi kata budaya Yahudi, salah satu budaya Yahudi, perempuan haid kalau buat benda yang orang macam disebabkan dia dalam keadaan tu dia menyusahkan orang, dia akan ucap aqra halqa. Aqra halqa ni kita tak ada lah budaya kita, tapi artinya literally maksudnya aqra, mudah-mudahan hang mandul. Halqa, doa, mudah-mudahan hang botak kepala, luruh semua rambut. Ikut di sudut bahasa, perkataan ni kasar lah. Aqra halqa. Dia macam doa minta bagi satu hang mandul, yang kedua rambut hang semua luruh. Tetapi ucapan ni biasa. Ucapan biasa yang Arab ucap kepada perempuan yang ketika tu dia dalam, kata Imam Qurtubi, dalam keadaan dia tengah haid. Biasa diucapkan begitu. Dalam hadis riwayat Muslim ataupun riwayat Al-Bukhari, ketika Safiyah radhiyallahu anha bila nak balik daripada perjalanan haji, dia kata dia tengah haid. Dia tengah haid, belum tawaf lagi. Nabi kata, ahabsatuna Safiyah, apakah dia ni nak tahan kita sebab dia kena tawaf dulu baru boleh balik ke Madinah. Selagi tak tawaf belum habis manasik. Nabi kata, dia ni nak tahan kita, dia punya pasal kita kena tunggu sampai dia habis tawaf baru kita boleh balik ke Madinah. Nabi kata, aqra halqa. Apabila Nabi ucap ucapan ni, bukan Nabi doa kat dia. Tak, bukan doa kat dia. Ucapan ini, ucapan biasa. Bila lidah orang Arab begitulah mereka ucap. Jadi, dalam kes-kes begini, dia bukan pakai literal meaning. Walaupun di sudut bahasa, literally maksud perkataan tu, teruk sangat. Kalau pakai budaya kita, apa ni, dia ni tak buat apa-apa, hampir doa dia jadi mandul, hampir doa dia jadi botak kepala. Tak, jangan pakai literal. Ucapan yang biasa orang ramai ucap, tak ada masalah. Thakilat ka ummuka, biasa, tak ada masalah. Jadi, ucapan-ucapan yang biasa sama-sama kawan sembang kan, gila hang ni buat benda begitu. Jangan ambil literal. Sampai hati dia kata aku gila. Jangan dia buat fikir macam tu. Apa dia ni buat kerja bodoh macam ni? Sampai hati yang kata, tak, aku bukan kata hang bodoh. Kerja tu satu. Sekali-sekala orang ucap ucapan ni biasa. Sebab jika ucapan itu menjadi kebiasaan ucapan orang ramai. Tetapi Nabi SAW bukan fahish mutafahish. Jangan keluar daripada budaya menggunakan perkataan-perkataan yang buruk. Sengaja, perkataan ni orang tahu dalam situasi ni perkataan ni tak diucapkan melainkan orang yang ucapan dia jahat. Dalam budaya tu kata begitu. Perkataan bodoh lah, contoh perkataan bodoh. Biasa kalau orang ucap, biasa sembang-sembang bodoh. Perbuatan dia ni bodoh. Sekali-sekala ucap, ini biasa, ramai orang ucap.
Ramai orang ucap, jangan salahkan siapa-siapa. Budaya tu tak kira lah negeri mana pun saya rasa sama je orang ucap. Kan orang ucap sama je. Apa yang dia buat kerja bodoh ni? Orang ucap perkataan begitu. Tapi kalau ambil maki orang dengan kemarahan, cuba untuk mencari perkataan-perkataan yang sangat keras nak kata ke orang. Buat benda begini, bodoh 7 keturunan. Contoh. Kena tanya orang kampung tu lah. Kampung-kampung memang macam tu lah. Kalau biasa sembang-sembang, kalau orang kampung tu, kami tak ucap begitu, melainkan bila kami marah nak bagi orang sakit hati. Ini fahish. Ini fahish. Yang mana Nabi SAW tak buat dan Nabi larang. Jadi ini tengok budaya masing-masing lah. Dalam budaya bagaimana orang mengucapkan ucapan. Dalam bab bahasa ni kena berhati-hati ikut budaya masing-masing. Kebiasaannya orang ucap ucapan yang bagaimana, ikutlah limit itu sahaja. Jangan melampaui batas dalam keadaan suka untuk maki hamun dan ucap perkataan yang buruk. Saya berhenti takat ni lah, okey. Kembali semula kepada Tuan Pengerusi.